Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa untuk kita meneruskan kuliah kita walaupun dengan cara online lah. Maka walaupun kita terpaksa menangguhkan kuliah kita secara talaqi di surau, tapi tak apa, kita teruskan dengan online insya-Allah. Malam ni akidah kitab Kifayatul Awam, muka surat 31, iman muqallid, masih mukhtalaf, masih diperselisihkan. Jadi sebelum tu kita buka dulu dengan bacaan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iman muqallid masih mukhtalaf, yakni diperselisihkan. Apa itu iman muqallid? Maksudnya keimanan orang yang dia beriktikad akan segala perkara yang wajib diimani itu tanpa mengetahui dalil. Tanpa dia mengetahui dalil. Itu maksudnya muqallid. Dia percaya kepada Allah, dia percaya Allah tu esa, dia percaya Allah Ta'ala tu berkuasa, mengetahui dan sebagainya. Tetapi kalau ditanya dalilnya, maksud di sini dalil akli. Dalil akli. Kalau ditanya dalil aklinya, dia tak tahu. Itu maksudnya muqallid. Orang yang mengikut pendapat seseorang yang lain tanpa mengetahui dalil. Itu maksud muqallid. Orang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Maksudnya dalil secara akli. Kenapa saya kata dalil secara akli di sini? Kalau misalnya dia tahu dalil Quran misalnya kan, dalil hadis, dalil Quran, adakah kita dikatakan bahawa dia sudah mengetahui dalil atau tidak? Jadi sebelum ni bahkan banyak kalilah saya terangkan bahawa ia memang betul. Yang kita maksudkan dalil akli di sini maknanya diri kita sendiri setuju dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran. Memang Al-Quran dan hadis itu menjadi dalil kepada akidah, fiqh dan semua perkara lah yang berkaitan dengan agama, dengan syariat. Cuma dalam akidah ni, maknanya apabila Allah menyatakan bahawa dia ni maha berkuasa, maha mengetahui dan sebagainya, jadi itu dalil itu sebenarnya dia menunjukkan akidah itu. Dalil ni kan petunjuk. Jadi Al-Quran itu menunjukkan akidah itu kepada kita. So kita menerima tu. Kita menerima. Jadi
kita menerima itu adakah semata-mata kerana kita kata dia tu Al-Quran lalu kita terima? Yang mana kita hari ini Quran yang ada pada kita pun hanya sebuah tulisan sahaja kan di dalam kitab-kitab. Jadi kalau ditanya adakah benar itu Quran, maka di situ kan kita perlu terangkan, ya benar. Macam mana kalau orang tanya macam mana kita boleh katakan dia itu Quran? Kita kata dia ni diriwayatkan dari zaman berzaman sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawanya melalui perantaraan wahyu daripada malaikat Jibril. Mana kita mewarisi Al-Quran itu kan dah 1400 tahun lebih. Jadi di situ kan perlu penjelasan. Akhirnya dia akan bertanya, benarkah Al-Quran ni wahyu Tuhan? Contohnya lah, ini maksudnya nak menerangkan dalil akli. Maka di sini sebab itulah diperlukan dalil akli yang menyokong dalil nakli, dalil Quran dan hadis, atau dipanggil dalil nakli lah, nukilan. Jadi maknanya apabila Quran memberitahu kita semua akidah yang wajib kita percaya, akal kita pun setuju. Akal kita setuju dan akal kita mampu memberi alasan ataupun dalil yang bersesuaian dengan Al-Quran. Faham? Allah kata dia wujud, dia qidam, dia baqa', dia maha berkuasa, maha mengetahui. So akal kita setuju, akal kita memang benar. Mesti, wajib, Tuhan itu mestilah wujud, Tuhan mestilah maha berkuasa, maha mengetahui, dengan dalil-dalil yang akan kita pelajari lah, insyaAllah. Dah belajar pun banyak kali dah. Dah khatam banyak kitab dah kan. Cuma di sini apabila seseorang itu dia beriktikad maksudnya dia beriman. Dia beriman dengan sesuatu perkara itu, perkara akidah, tetapi dia tak tahu dalil akli dia. Dia hanya tahu dalil nakli sahaja. Jadi adakah iman dia itu sah atau tidak? Atau kalau sah, adakah dia berdosa atau tidak kerana meninggalkan suatu kewajipan yang dipanggil nazar, iaitu memikirkan dalil-dalil akli. Jadi ini diperselisihkanlah. Jelas kalau siapa dengar je perkara ni, dia akan tahu benda ni pasti khilaf lah. Fahras ala al-farqi bainahuma wa la takun mimman qallada fi aqaidid din fayakunu imanuka mukhtalafan fihi fatakhluda fin nari 'inda man yaqulu la yakfi at-taqlidu. Maka berhati-hatilah atas perbezaan antara keduanya, dan janganlah engkau termasuk di antara orang yang bertaklid dalam akidah agama. Kerana yang demikian itu menyebabkan imanmu diperselisihkan dalam hal sah tidaknya. Maksudnya sah dan tidak sahnya. Lantas engkau kekal di dalam neraka menurut orang yang berkata tidak cukup taklid itu. Jadi dia kata ketahuilah tentang perbezaan antara kedua-duanya. Apa maksud kedua-duanya itu? Sebelum ni kan dia bahas tentang makna wajib secara akal, wajib secara syarak. Jadi dia suruh maknanya ketahuilah akan perbezaan wajib akal dan wajib syarak. Jadi kemudian dia kata janganlah kamu menjadi di kalangan orang yang bertaklid di dalam akidah.
Maksudnya tidak mengikut kata-kata orang tanpa mengetahui dalil. Tanpa mengetahui dalil. Maka kenapa? Sebab ada ulama berpendapat bahawa iman orang yang muqallid ini, orang yang bertaklid ini, iman dia tidak sah. Ada pendapat lah. Walaupun pendapat itu bukanlah pendapat yang muktamad, tetapi masih kita kata di bawah khilaf. Maksudnya benda tu masih diperselisihkan oleh para ulama. Maka lebih baik kita jangan jadikan iman kita itu diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya dan atau kebenaran iman tersebutlah. Musannif menganjurkan kita, musannif maksudnya pengarang kitab, menganjurkan agar kita selalu menjaga perbezaan antara dua perkataan yang sama-sama berhukum wajib, sedangkan pengertian wajib untuk masing-masing dari dua perkataan itu tidak sama. Wajib syarak dan wajib akal. Wajib syarak maksudnya syarak yang menentukannya lah. Syarak yang menentukannya. Kalau wajib akal, maka akal lah yang menentukannya. Jadi apa yang diberitahu oleh syarak, yang ditentukan oleh syarak yang hukumnya wajib, maka dia menjadi wajib. Kemudian satu lagi perkara yang ditentukan oleh akal, itu dipanggil wajib akal. Kalau benda tu wajib lah. Jadi sudah pun kita bahaskan sebelum ni, akal ada 3 hukum saja: wajib, mustahil dan harus. Wajib maksudnya mesti atau logik. Kalau tak, mustahil maksudnya tidak logik atau tak masuk akal. Kalau harus maksudnya boleh dua-dua. Kalau wajib syarak, itulah itu mana yang telah kita bahaskan sebelum ni. Hasilnya wajib syarak ni kalau kita buat dapat pahala, kita tinggalkan berdosa. Kalau seorang berkata Allah itu wajib bersifat qudrah, maka pengertian wajib di sini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh akal akan ketiadaannya. Ini berarti bahawa qudrah Allah itu tidak boleh dibenarkan ketiadaannya oleh akal. Sedangkan jika seseorang itu berkata, mengiktikadkan bahawa Allah itu bersifat qudrah adalah wajib, maka pengertian wajib di sini adalah sesuatu yang diberi pahala kalau dikerjakan dan diberi seksa kalau ditinggalkan. Ini berarti bahawa kalau kita mengiktikadkan bahawa Allah bersifat qudrah, maka kita memperolehi pahala. Dan kalau kita iktikadkan sebaliknya, maka jadilah kita diberi seksa. Nah, perbezaan makna wajib pada dua perkataan seperti di atas haruslah kita jaga baik-baik agar tidak keliru penempatannya. Saya ringkaskan. Kita wajib beriktikad bahawa Allah wajib ada sifat qudrah. Kita wajib beriktikad bahawa Allah wajib ada sifat qudrah. Contohlah. So ada dua perkataan wajib di situ. Kita wajib beriktikad bahawa Allah wajib ada sifat qudrah. So kita wajib, Allah wajib. Gempa bumi sekejap. Kita wajib beriktikad bahawa Allah wajib bersifat qudrah. So ada dua situ kan. So kita wajib, Allah wajib. Kita wajib maksudnya kita wajib secara syarak. Kita wajib secara syarak. Maksudnya syarak mewajibkan kita supaya beriktikad bahawa
Allah itu memiliki sifat kudrah. Itu wajib yang pertama. Jadi yang kedua itu contohnya seperti yang saya sebut tadi, kita wajib beriktikad bahawa Allah wajib bersifat kudrah. So Allah wajib, kita tak boleh katakan Allah wajib itu wajib syarak. Pasal apa? Mana ada Allah Ta'ala itu ditaklifkan dengan hukum syarak. Allah Ta'ala itu dia yang membuat hukum taklif. Allah Ta'ala mewajibkan manusia, hamba-hambanya. Takkan Allah Ta'ala mewajibkan dirinya kot. Maka Allah Ta'ala bukan mewajibkan dirinya. Tak ada apa isunya. Allah Ta'ala tu mewajibkan dirinya. Allah hanya mewajibkan para manusia dan jin lah. Ni kita cerita manusia je lah, sebagai mukallaf. So manusia ni wajib. Manusia wajib, apalagi orang beriman lah, khususnya orang beriman, dia wajib beriktikad bahawa Allah Ta'ala itu memiliki sifat kudrah. Jadi bila kita kata wajib beriktikad bahawa Allah itu wajib memiliki sifat kudrah, wajib yang kedua itu, iaitu Allah wajib memiliki sifat kudrah, adalah wajib akal. Wajib akal. Maksudnya akal kita tidak mungkin boleh menerima bahawa Tuhan itu tak ada sifat kudrah. Mustahil. Tuhan mesti ada sifat kudrah. Tuhan mustahil tak ada sifat kudrah. Tuhan mesti ada sifat kudrah. So perkataan wajib itu maksudnya akal tak boleh terima kalau Tuhan tak berkuasa. Tuhan tak ada sifat kudrah, maksudnya Tuhan tak berkuasa, akal tak boleh terima. Tuhan mesti wajib bersifat kudrah. Faham? Itu beza antara, masalahnya dia gunakan lafaz yang sama, tu masalahnya. Kenapa tak guna lafaz lain kan? Masalahnya dia gunakan lafaz yang sama. Wajib syarak, wajib akal. Gunalah perkataan lain kan senang, tapi masalahnya dah digunakan macam tu. Buat macam mana, terpaksalah kita bezakan makna dia. Itu yang dia kata, hati-hatilah, fahamilah perbezaan antara kedua-dua perkataan wajib tersebut. Satu wajib bermakna syarak, iaitu kita manusia wajib syarak. Dan Allah Ta'ala itu wajib bermaksud akal kita tidak boleh menerima kalau dia tak ada. Kemudian mustahil lah. Kalau mustahil kan jelas. Mustahil jelas. Kita wajib beriktikad bahawa mustahil Tuhan itu dua. Senang faham situ. Kita wajib beriktikad, maksudnya wajib secara syarak, bahawa mustahil Tuhan itu 2, 3, 4 banyak. Senang faham. Sebab perkataan dia mustahil. Mustahil itu tak ada dalam istilah syarak. Syarak tak ada istilah mustahil. Kan? Syarak ada wajib, sunat, harus, makruh, haram. Mesti pun boleh. Mestilah. Mesti. Guna mestilah. Tapi dalam bahasa Arab dia guna perkataan wajib masalahnya. Dalam bahasa Arab dia guna perkataan wajib juga. Itu yang nak diterangkan tu. Kalau kita nak ubah, kita kata mestilah. Kita wajib beriktikad Allah mesti ada sifat kudrah. Pun boleh lah, mudah. Sebab dua-dua perkataan sama. Kalau dalam bab mustahil dan harus pun sama juga. Dalam syarak ada harus, dalam akal pun ada harus. So ada dua sama. Wajib akal, wajib syarak. Cuma harus akal, harus syarak. Mustahil je tak ada dalam syarak. Mustahil, hukum akal mustahil. Hukum akal ni 3 kan. Wajib, mustahil, harus. So wajib memang ada syarak, ada akal. Harus pun ada syarak, ada akal. Mustahil tak ada lah. Mustahil hanya akal saja. Tidak ada hukum syarak mustahil tu, tak ada. Faham kan? Dah ulang banyak kali lah sebelum ni. Hukum syarak tu ada 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Hukum akal pula 3 je. Wajib, mustahil, harus. So hukum akal yang 3 ni ada 2 lafaz sama dengan hukum syarak, iaitu wajib dan harus.
Mustahil tak samalah. Mustahil tak ada dalam hukum syarak. So takut orang confuse. Kita wajib beriktikad bahawa Allah wajib bersifat kudrah. Dua wajib situ kan. Jadi wajib yang pertama maksudnya wajib syarak. Kita wajib iktikad. Maknanya kalau kita tak iktikad, kita berdosa. Faham? Bukan kafir ke? Ada orang tanya. Wajib je, maknanya berdosa je. Ya, wajib saja berdosa. Tapi kalau dia menentang, itu baru kafir. Kalau dia tak beriktikad, maksudnya dia buat tak tahu. Tak beriktikad tu bukan bererti dia menolak. Kalau dia tak beriktikad, maksudnya dia tak belajar, tak ambil tahu. Tak belajar, tak ambil tahu. Dia percaya Tuhan aku Allah, itu saja. Lepas tu dia tak belajar Tuhan Allah Ta'ala tu ada sifat kudrah, Allah Ta'ala tu ada sifat iradah, ada sifat ilmu dan sebagainya. Dia tak belajar. Itu berdosa. Berdosa. Tapi kalau dia menentang, Tuhan tak ada sifat kudrah, Tuhan memang tak ada kudrah, itu menentang, itu kafir. Itu kafir. Ini dia tak iktikad saja. Dia tak belajar, tak iktikad. Mana berdosa. Itu kalau wajib syarak. Faham Musannif juga menganjurkan agar kita sebaiknya tidak termasuk orang-orang yang taklid. Tu bab tadi selesai, ni bab lain pula. Musannif juga menganjurkan agar kita sebaiknya tidak termasuk orang-orang yang taklid dalam masalah akidah agama. Kerana kalau kita taklid dalam masalah tersebut, maka iman kita jadi mukhtalaf. Yakni maksudnya diperselisihkan. Kerana sebahagian ulama, yakni yang berpendapat dengan cukupnya taklid, menyatakan bahawa telah subut tetap iman kita. Sedangkan sebahagian lagi yang berpendapat dengan tidak kecukupan taklid, menyatakan bahawa iman itu mesti subut tetap. Maka kalau kita taklid, kita kekal di dalam neraka berdasarkan pendapat yang kedua ini. Kerana itu bererti iman kita belum subut, belum tetap. Adapun jika kita tidak taklid, maka para ulama telah sepakat mengenai telah subutnya, sabitnya, tetapnya iman kita. Okey. Dia sebenarnya masalah dia kena faham macam ni. Dah ulang banyak kali. Apabila kita lahir kan, kita tak tahu apa, kita bayi, apa pun kita tak tahu. Yang kita tahu, kita nak menyusu dengan ibu kita, mak kita. Kemudian kita pun meningkatlah usia kita, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mulalah boleh bercakap, kan? Mulalah tahu sikit makanan tu. Lama-lama sampai tahap kita kata mumayyiz. Mumayyiz boleh membezakan antara benda baik, benda buruk, makanan dan najis, boleh beza. Kan? Kemudian sampai satu tahap kita panggil dia baligh. Dia baligh. Bila kita sampai umur baligh, barulah kita diwajibkan untuk melaksanakan syariat. Sama ada akidah ataupun fiqah ataupun tasawuf. Ketiga-tiga sudah pun mula wajib sebab kita sudah mukallaf, sudah baligh. Dosa kita tanggung, pahala kita tanggung. Kita dapat. Okey. Jadi satu orang manusia yang berumur 7 tahun misalnya, 10 tahun misalnya, apabila diberitahu bahawa Allah itu Tuhan yang satu, dia maha berkuasa, dia maha berkehendak dan sebagainya, semua akidah itulah bila kita beritahu kepada orang yang berumur 7 tahun, 10 tahun misalnya, adakah iman dia itu kukuh dalam diri dia? Adakah iman yang dia ketahui, akidah yang dia ketahui ketika umur dia 7 tahun itu atau 10 tahun lah, kita ambil contoh, ketika kecil lagi lah, iman dia kukuh atau belum? Contoh yang saya bagi sebelum ni kan, okay, misalnya na'udzubillah lah, mak ayah dia murtad. Mak ayah dia nak murtad, na'udzubillah, ni contoh sahaja. Mak ayah dia nak tukar agama, kata nak, mak dan ayah nak tukar agama Kristian, na'udzubillah. Agak-agak anak tu umur 7 tahun, 10 tahun, dia ikut ke tak ikut ayah dia? Nak tanya, ikut ke tak ikut mak ayah dia?
mesti dia ikut punya. Mesti dia ikut. Umur 7 tahun, 10 tahun, apa yang dia faham. Walaupun sebelum tu dia diajar di sekolah misalnya kan. Sekolah tadika, sekolah rendah, Jaya 1, Jaya 2, Jaya 3, Jaya 4. Cikgu ajar Allah Tuhan kita, Allah tu wujud, Allah itu satu, Allah tu maha berkuasa, Allah maha mengetahui. Walaupun diberitahu oleh ustaz dia di sekolah rendah, sekolah tadika, tapi mak ayah dia kata, nak, mak dengan ayah tukar agama sekarang. Kita nak masuk agama Kristian pula. Agak-agak budak umur 10 tahun tu dia menentang mak dia ke. Apa mak ni, astagfirullahalazim. Mak ni kan mak ni dah sesat. Mak ni mengucap istighfar. Salah tu. Agama Islam agama benar. Dalil cukup kuat Allah Ta'ala itu wujud, tiada Tuhan selain Allah. Umur 10 tahun. Boleh ke? Kita kata mungkin boleh lah seorang dua. Umumnya boleh tak boleh? Confirm dia ikut mak ayah dia punya. Tapi sekarang ni kita dah umur 40, 50, 60 tahun. Katakanlah na'udzubillah lah, ni contoh. Agak-agak tiba-tiba mak ayah kita umur 80 lah, kita 40, dia 70 contohnya. Tiba mak ayah kita kata, nak mak dengan ayah nak tukar agama, kau nak ikut tak? Agak-agak apa kita punya respon? Mau mengamuk kita kan? Okey, nak tanya, daripada umur dia kecil tadi 7 tahun 10 tahun, yang bila mak ayah dia kalau nak murtad, na'udzubillah, dia boleh ikut saja. Kenapa dia ikut? Tiba-tiba bila umur dia dah 40, 50 tahun, dia dengar je mak ayah nak murtad, astagfirullah, apa dia ni? Mak ayah ni dah buang tabiat ke apa ni? Dia pula yang warning mak ayah dia. Betul? So nak tanya, daripada umur 10 tahun, 7 tahun sampailah umur 20, 30, 50 tu, macam mana akidah dia boleh jadi mantap? Macam mana akidah dia boleh jadi kukuh dalam hati dia? Adakah dia kukuh dengan sendirinya? Mustahil. Mustahil kukuh dengan sendirinya. Mesti ada sebab yang mengukuhkan akidah itu dalam diri seseorang. Tak mungkin akidah tu jadi kukuh dengan sendirinya. Ala sabilil adat lah, maksudnya dengan jalan adat. Allah boleh je Allah Ta'ala kukuhkan akidah. Itu maknanya Allah ada kuasa kan. Ini kita cerita Allah Maha Kuasa lain. Allah Ta'ala berkuasa saja nak mengukuhkan akidah dalam diri seseorang tu, boleh tanpa sebab pun Allah boleh buat. Tetapi Allah Ta'ala suruh kita usaha. Dunia ni darul asbab. Kita nak buat sesuatu kena ada sebab dia. Kita nak kenyang kena makan kan. Kita nak dapatkan duit kena kerja. Sebab kena semuanya bergantung kepada sebab. Itu memang sunnatullah di dunia itu. Itulah dia cara Allah Ta'ala perintahkan kita hidup di dunia. Nak dapat ilmu kena cari. Betul? Bukan duduk-duduk je dapat ilmu, tak dapat. Jadi untuk kukuhkan akidah pun mesti ada sebab. Mesti ada sebab yang mengukuhkan akidah tersebut. So ulama kita mengatakan tidak ada jalan lain lah melainkan antaranya kita mengetahui dalil-dalil yang kukuh untuk mengukuhkan akidah tersebut. Dalil-dalil secara akal yang akan mengukuhkan akidah tersebut. Sebab tu ulama kata wajib. Maknanya dikhawatiri orang yang tidak ada dalil yang kukuh, akidah dia pun tak kukuh. Bila akidah dia tak kukuh, maka anytime dia boleh murtad. Kenapa ada orang umur 40 murtad, umur 50 boleh murtad? Kita dengar cerita hari ni ramai orang murtad. Kenapa dia murtad? Kalau akidah dia kukuh dalam diri dia, takkan murtad. Kenapa dia sanggup murtad? Kenapa dia sanggup tukar akidah dia? Kerana tak kukuh akidah dia. Kenapa tak kukuh? Sebab dia tak usaha untuk mengukuhkan akidah dia. Macam mana usaha nak mengukuhkan akidah dia? Antara jalan yang paling selamat, kata ulama, kita cari dalil. Akal kita dah set. Kita dah set minda kita bahawa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tu satu. Dia maha berkuasa, maha mengetahui dengan dalil yang cukup. Quran pun kita tahu, akal pun kita ada dalil dia. Kukuhlah akidah kita. Macam mana nak kukuh kalau kita tak mencari jalan untuk mengukuhkannya?
Jadi sebab tu sebagian ulama kata takut-takut dia ni berakidah, dia percaya kepada Allah, percaya tapi tak kukuh, tak sabit. Dia katakan subut di situ tak tetap, maksudnya tak kukuh akidah dia. Silat-silat dia masih ragu-ragu. Siapa tahu? Siapa tahu? Kita tanya diri sendiri lah. Contohnya kalau ada orang datang nak bunuh kita, engkau tukar agama sekarang. Kalau engkau tak tukar agama, aku bakar kau hidup-hidup. Aku cincang kau. Aku tembak kau, kepala kau sampai bersepai. Kau murtad sekarang. Agak-agak kita murtad tak? Kita nak sampai tahap kan, kau cincang aku kan, kau bakar aku kan, kau bom aku kan, aku takkan berganjak akidah aku. Aku tetap biar aku mati dengan akidah yang benar. Itu yang maksud dia itu. Maksudnya kita nak memperkukuhkan akidah kita walaupun kita diuji dengan bermacam-macam ujian. Alhamdulillah hari ini kita tak pernah kena uji pun macam sahabat kena uji. Sahabat diuji macam-macam, dipaksa tinggalkan agama dengan dipukul, ditimpa batu, Bilal bin Rabah diimpak batu, keluarga Sumayyah dibunuh, Khabbab al-Larat diheret atas bara api. Semua tahu cerita tu. Kita ada diuji. Kalau diuji macam tu agak-agak kita tukar agama ke tak? Oh, habis tu sahabat dia tak tahu dalil pun. Siapa kata sahabat tak tahu dalil? Sahabat itu dia khusus Allah Ta'ala tunjukkan mukjizat Nabi kepada dia. Mukjizat Nabi itu hukum akal, itulah dalil akal. Mukjizat Nabi itu dalil akal. Apabila Nabi menunjukkan mukjizat belah bulan dan sebagainya, akal yang melihat percaya, kukuh. Ini mesti betul ini. Mana ada manusia boleh belah bulan? Sepanjang zaman sebelum akan datang tak ada manusia yang mampu belah bulan. Mesti ada kuasa yang hebat yang boleh membelah bulan, lepas tu bercantum balik lepas tu. So yang belah tu adalah Tuhan Allah yang didakwa oleh Rasul yang membawa agama Allah. So itulah dalil akal bagi sahabat. Sahabat tengok, orang Quraisy tengok, wah mujizat Nabi, akal dia kata that's it, ini mesti betul punya. Kita mujizat, tengok mujizat, mana mujizat kita nak tengok. So ulama menggantikan antara dalil yang boleh menguatkan akal kita dengan kita belajar secara dalil akli untuk menguatkan akidah kita. Faham Tapi ini bukanlah pendapat yang muktamad. Maksudnya orang yang kalau tak tahu dalil akli dia kafir. Itu pendapat yang marjuh, yang maksudnya pendapat yang tidak dipakai lah. Yang dipakai itu pendapat yang muktamad itu ialah iman dia sah tapi berdosa. Iman dia sah tapi berdosa. Kerana dia tak belajar dalil itu, dia berdosa. Sebenarnya bukanlah belajar berdalil itu yang sebenarnya yang menyebabkan dia wajib. Sebenarnya yang wajib itu ialah mengukuhkan akidah itu. Wajib kita mengukuhkan akidah. So macam mana cara nak mengukuhkan akidah? Dengan kita belajar. Jadi kalau tanpa kita belajar, akidah kita tak kukuh, maka belajar tu jadi wajib. So ada kaedah dalam usul fiqh, dia katakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimul bihi wajib fahuwa wajib. Sesuatu yang mana perkara yang wajib tidak sempurna dengan dia, maka dia jadi wajib. Contoh, semayang wajib kan? Semayang isyak wajib. Jadi kita tak akan boleh semayang isyak tanpa wuduk. Tanpa wuduk kita tak boleh semayang. Kita wajib berwuduk untuk semayang isyak. Sedangkan wuduk itu sendiri hukum asalnya tak wajib. Wuduk tak wajib. Maknanya kita saja-saja kita nak pergi berwuduk, hukum dia sunat je. Tapi kalau nak semayang, hukum wuduk jadi wajib. Sebab apa? Syarat sah semayang tu mesti berwuduk. So wuduk jadi wajib sebab kita nak semayang. Asalnya wuduk tak wajib, sunat saja. Tapi kalau kita nak semayang, wajib wuduk. Sebab apa? Semayang tak akan sempurna kerana tanpa wuduk. Begitu juga. Jadi akidah kita tak akan kukuh tanpa kita mengetahui dalil.
Kalau ada orang klaim dia kata, akidah aku kukuh tanpa dalil lah, itu terpulang dekat dia lah. Tu biarlah dia. Dia tak nak ikut, ni pun tak apa. Ini kita belajar. Kita belajar pendapat ulama Asy'ariyah. Nak ikut, tak nak ikut, sudah. Besok di akhirat kalau Allah kata berdosa, tanggung sendiri. Dan kalau kita belajar mengukuhkan akidah tu, rugi ke? Rugi ke kita belajar dalil untuk mengukuhkan akidah? Salah ke? Rugi ke? Tak tahulah. Ada ulama kata haram belajar dalil akal untuk akidah. Saya pun tak faham. Ada ulama, Wahabi lah, siapa lagi, dia kata haram belajar dalil akli untuk akidah. Cukup dengan dalil Quran. Saya pun tak tahu, tak faham apa sebenarnya dalam pemikiran dia tu. Jadi ulama suruh kita belajar dalil akli untuk kukuhkan akidah, dia kata haram. Saya pun tak faham. Jadi adakah rugi atau salah kita belajar sesuatu untuk mengukuhkan akidah kita? Salah. Haram. Tak masuk akal lah. Tak tahulah, saya pun tak faham kalau ada orang fikiran macam tu. Dalam Al-Quran penuh dengan ayat-ayat Allah Ta'ala suruh kita fikir, suruh kita gunakan akal untuk mengisbatkan akidah. Tiba-tiba dia kata haram. Nampak sangat tak faham Quran lah. Tu je. Bukan satu dua ayat. Imam Sanusi kata lebih 600 ayat kauniyah yang menyuruh manusia supaya tafakkur, supaya nazar, supaya menggunakan akal untuk memantapkan akidah. Tiba-tiba dia kata haram. Orang gila ke apa tak tahu. Alasan sahabat tak nazar. Mana kau tahu sahabat nazar? Maknanya sahabat tak faham Quran lah. Sahabat tak pernah, memang sahabat tak pernah cerita pun. Tapi mustahil lah sahabat bila baca ayat Quran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mustahil sahabat tak faham ayat tu. Sebenarnya sahabat dia punya iman dia pokok hari-hari memikirkan tentang kejadian Allah untuk memantapkan akidah dia. Tiba-tiba dia kata sahabat tak buat. Macamlah dia hidup zaman sahabat, tahu sangat. Okey. Qala Sanusi wa laysa yakunu asy-syakhsu mu'minan idza qala ana jazimun bil aqaidi walau qutti'tu qat'an la arji'u an jazmi hadha. Imam Sanusi telah berkata, dan seorang tidak menjadi mukmin jika dia berkata, saya mantap kukuh dengan akidah-akidah itu, dan andai saya diancam untuk dipotong dengan beberapa potongan, itu pun dia tak boleh kata, tak boleh haram. Tak faham dia orang ni saya ni. Jadi ini memang Imam Sanusi berpendapat begitulah. Putus macam mana tu? Putus. Okey, ada Bala yakunu mu'minan hatta ya'lama kulla aqidatin min hazihil khamsin bidaliliha wa taqdima hadzal ilmi fardan kama yu'khazu min syarhil aqaid li'annahu ja'alahu asasan yanbani alaihi ghairuhu. Ustaz keras sekejap tadi. Bahkan dia tidak akan menjadi mukmin sehingga dia mengetahui setiap akidah dari yang 50 ini dengan dalilnya yang ijmali, dan mengetahui pula bahawa mendahulukan ilmu ini adalah fardu sebagaimana dikutip dari kitab Syarhul Aqaid, kerana pengarangnya yakni Imam Sa'duddin Taftazani telah menjadikan ilmu ini sebagai dasar yang terbina atasnya
barang yang selainnya ataupun perkara yang selainnya. Kata Imam Sanusi bahawa orang yang tidak mengetahui akidah 50 ini, akidah 50 maksudnya 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Allah, 4 sifat wajib, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus bagi Rasul. Campur semua jadi 50. Siapa tak tahu akidah 50 ni dengan dalil dia, tapi secara ijmali. Ijmali maksudnya ringkas. Dalil yang ringkas, yang mudah. Siapa tak tahu dalil, tak sah iman dia. Kata Imam Sanusi. Tapi saya dah beritahu pendapat Imam Sanusi tidak muktamad. Bahkan dia telah menarik semula pendapat dia lah dalam kitab dia yang lain, Syarah Muqaddimat. Kemudian dia kata di bawah itu, mendahulukan ilmu ini adalah suatu kewajipan yang fardu lah. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Taftazani, bahkan bukan Taftazani saja, semua ulama' katalah. Maknanya sebelum kita mulakan kita punya ibadah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, mestilah akidah kita kena mantap, kukuh dulu. Tapi bukannya bermakna, akidah aku tak kukuh lagi lah, tak payah sembahyang lah, tak wajib sembahyang lagi, akidah belum kukuh. Itu lain. Itu alasan tu. Maksudnya, apabila kita, biasanya kalau umat Islam lah, orang Islam ni sebelum dia balik lagi, dia sudah diajar dengan akidah, betul? Sudah diajar dengan akidah dan dia beritahu dalil-dalil yang mencukupi, dalil ijmali terhadap akidah itu. Dan dia wajib juga belajar tentang cara-cara menunaikan solat, cara-cara menunaikan puasa, kalau zakat macam mana, dan seterusnya lah, wajib belajar. Maksudnya apabila dia balik saja, maka dia sudah mempunyai akidah yang kukuh lah, kita anggap kukuh lah kalau dia dah balik tu. Sebab apa ulama kata umur balik itu sudah cukup lah orang tu, dia memahami, boleh memahami dengan akal dia. Sebab tu dikatakan balik, sudah sampai. Maksudnya balik itu sudah sampai, secara bahasa sudah sampai masanya dia diberikan taklif, iaitu hukum syarak. Bermula dengan akidah dan kemudian fiqah. Jadi ketika dia sudah balik, akidah dia pun sudah mantap, fiqah dia pun sudah mantap, tinggal untuk dia beramal saja. Kalau yang belum kukuh, maka dia kena usaha lah. Dia kena usaha dari masa ke semasa, hari ke hari, untuk mengukuhkan akidah dia dengan dalil-dalil mudah je pun, tak susah. Pelik lah kalau orang tu kata susah sangat. Lebih akidah ni, dalil akli kita lebih mudah daripada akad nikah. Akad nikah lagi susah. Ada orang berpuluh-puluh akad nikah, satu lafaz tak berjaya, dua lafaz tak berjaya, ulang 3-4 kali. Ini akidah ni lebih senang daripada akad nikah lah. Faham Sebab apa? Akidah ini adalah asas untuk terbinanya ibadah-ibadah yang lain. Kalau akidah okey, semua ibadah okey. Kalau akidah tak lulus, semua amalan tertolak. Kalau akidah dia tidak benar, semua amalan tertolak. Jadi sebab tu akidah ni penting, sangat penting. Tidak sah wuduknya orang yang tidak tahu atau tidak mantap dengan segala akidah. Tidak sah wuduknya orang yang tidak tahu atau tidak mantap dengan segala akidah. Tajuk seterusnya. Fala yasihu al-hukmu biwudu'i syakhsin aw salatihi illa iza kana aliman bihadhihi al-aqaid aw jaziman biha ala al-khilaf fi zalik. Maka hukum ini tidak mensahkan wuduknya seseorang atau solatnya kecuali jika dia mengetahui dengan akidah-akidah ini atau dia mantap dengannya berdasarkan perbezaan pada yang demikian itu. Orang yang ragu-ragu akidah dia, solat tak sah, wuduk tak sah, puasa tak sah, semua amalan tak sah. Kalau dia ragu dalam akidah ini.
Sama ada dia ragu Allah tu wujud ke tidak, dia ragu Allah berkuasa ke tidak, dia ragu Allah berkehendak atau tidak, dia ragu Allah mengetahui atau tidak. Semua sifat-sifat yang akan dipelajari ini, kalau ada salah satu saja dia ragu, tidak mantap, maka solat tak sah, semua ibadah tak sah. Faham Dalam hal ilmu tentang akidah-akidah ini sebagai dasar, asas yang baru boleh terbina atasnya barang, maksudnya perkara. Ini bahasa lama. Perkara yang selainnya, maka hukum tidak boleh mensahkan wuduk atau solatnya seseorang kecuali jika dia mengetahui akidah-akidah tersebut berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa muqallid itu kafir. Atau dia mantap dengan akidah-akidah itu meski dia tidak tahu dalil-dalilnya berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa muqallid itu mukmin. Macam tadilah, sama juga, cuma dia kaitkan dengan hukum ibadah. Jadi kalau pendapat kata iman dia itu muqallid itu tidak sah, maka kalau dia bertaklid ikut orang dalam akidah, solat semua tak sah. Tapi kalau orang yang mengatakan bahawa taklid itu sah, cuma dia berdosa saja, tak tahu dalil, maka sembahyang dia sah lah. Yang penting jazam ataupun mantap ataupun kukuh, maknanya yakin 100%, tidak ragu-ragu. Itu yang penting. Sebab apa? Yang dituntut sebenarnya ialah kita yakin 100% terhadap akidah kita. Kalau ada ragu misalnya 0.0001% pun, akidah kita tak sah. Dia mesti 100% yakin. Jadi kalau orang yang ragu-ragu, maknanya tak sah solat dia, tak sah sembahyang, semua tak sah. Tapi kalau orang yang yakin, tetapi dia tak belajar dalil. Tak belajar dalil itu dosa saja. Tapi sembahyang dia sah, puasa dia sah lah, semuanya sah. Cuma dia berdosa sebab tak belajar dalil. Itu pendapat yang muktamad lah. Ini kalau pendapat yang katakan wajib tahu dalil, bukannya wajib secara syarak saja, wajib secara furu' saja, wajib secara usul. Maksudnya kalau dia tak tahu dalil, iman tak sah. Pendapat yang kata tak sah itulah, maka sembahyang pun tak sah, wuduk pun tak sah, semua tak sah. Faham Baik, 9.30 lah. Macam mana? Cukup 9.30 lah ni. Boleh sambung lagi nanti insyaAllah muka surat 34. Ada soalan ke? Jelas kot bab tu. Cukup okey. Soalan tak ada Soalan nantilah. Mudah-mudahan PKP ni sekejap je kot. PKPB ni harap-harap lah sekejap je, 2 minggu. Tak sambung lagi lah, harap-harap lah. Sebab soal jawab dalam online ni pun payah sikit. Bagusnya nanti bila kita dah talaki balik nanti, insyaAllah kita soal jawab. Jadi setakat tu dulu. Ataupun bolehlah type soalan, nanti minggu depan saya jawab lah. Wallahualam, setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua kalau agak keras sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan. Dan kita tangguh dulu dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.